Hi all, welcome to Teacher Narin's channel Simply Biology. Kita bertemu kembali di channel saya pada hari ini. Pada hari ini cikgu akan membuat satu video berkaitan dengan biologi KSSM tingkatan 4 iaitu bab 11 keimunan manusia dan secara lebih spesifik 11.2 iaitu tindakan antibody. Let's go. Alright, sebelum saya memulakan bahagian 11.2, biar kita ulang kaji sedikit tentang beberapa istilah yang akan digunakan dalam bahagian ini. Mula-mula sekali, sistem pertahanan badan kita akan mula bertindak apabila patogen telah menjangkiti badan. Jadi, pada mulanya kita kena tahu apakah itu patogen. So, patogen sebenarnya adalah mikroorganisma yang akan menyebabkan penyakit. Nah, mikroorganisma ni ada banyak. Ada yang dipanggil sebagai friendly microorganisms yang tidak akan menyebabkan kita jatuh sakit, tapi mikroorganisma yang menyebabkan kita jatuh sakit iaitu mendapat penyakit, that is called as pathogen. So ingat pathogen, dan contoh-contoh pathogen adalah bakteria, virus dan parasit. Pathogen ini hanya mampu menyebabkan penyakit apabila berjaya menjangkiti sel badan. Bila pathogen itu berada di luar badan kita, ia tidak akan menyebabkan kita sakit. Tetapi apabila pathogen itu sudah menjangkiti badan kita, baru kita akan mula sakit. Right? Seterusnya, apakah itu antigen? Sistem pertahanan badan akan mengenali patogen tadi sebagai benda asing, iaitu tidak terdapat dalam badan kita, dan oleh itu ianya disebut sebagai antigen. So antigen adalah sesuatu patogen yang dianggap sebagai benda asing kepada badan kita. So itu adalah antigen, right? Dan antigen ini adalah benda asing yang akan memasuki badan kita dan merangsang gerak balas keimunan dalam badan kita. Seterusnya, antigen pula akan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah yang akan seterusnya memusnahkan antigen. Jika kita ingat kembali apakah itu limfosit, sel limfosit adalah sejenis sel darah putih iaitu leukosit daripada jenis A granulosit, dan untuk mengenali dengan lebih mendalam limfosit, kalau kita lihat di sini, ini adalah satu contoh limfosit. Nak mengenal pasti limfosit ni ataupun mengecam limfosit ni sangat senang. Nukleus dia adalah sangat besar. So you can see the nucleus here which is very big. So this lymphocyte is a type of A granulocyte dan it will release antibodies. Alright. So seterusnya, seterusnya kita lihat apakah itu antibody. Right? Antibody adalah protein pada permukaan limfosit ataupun protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. So that is your antibody. Tadi kita belajar apakah itu antigen, iaitu benda asing yang masuk ke dalam badan kita dan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibody. Dan antibody pula adalah protein pada permukaan limfosit ataupun protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Seterusnya kita lihat apakah itu gerak balas keimunan. Gerak balas keimunan adalah interaksi di antara antibody dan antigen yang akan menyebabkan antigen itu dimusnahkan. Itulah gerak balas keimunan. Seterusnya, kalau kita lihat, keimunan adalah keupayaan badan kita untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Serangan spesifik, dan kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut apabila badan kita berjaya menentang jangkitan sesuatu penyakit. Seterusnya kita akan lihat apakah tindakan antibody, iaitu bagaimanakah antigen ini dimusnahkan oleh antibody. So ada 5 tindakan antibody yang akan kita belajar pada bahagian ini. Yang pertama adalah pengaglutinan, iaitu agglutination.
Okay. Yang kedua adalah peneutralan or neutralization. Okay. Yang ketiga adalah pemendakan. Right. Yang keempat adalah pengopsoninan or opsonization, dan seterusnya yang kelima adalah penguraian. Okey, jom kita lihat apakah tindakan-tindakan spesifik yang berlaku. Okey, tindakan antibody yang pertama yang akan kita belajar hari ini adalah pengaglutinan ataupun agglutination. Alright. Dalam agglutination, apa yang akan berlaku adalah antibody yang telah dihasilkan oleh limfosit tadi akan menggumpal patogen. So, menggumpal patogen maknanya adalah menggumpal sebenarnya adalah melekatkan bersama. It's like a glue ataupun gum yang akan melekatkan patogen itu bersama. Okay, so kalau kita lihat di gambar di sebelah sini, right? Di sini ini adalah antigen. Okay. Mungkin bakteria ataupun virus ataupun parasite, dan yang berwarna biru ini yang nampak sebagai huruf Y ini adalah antibody, right? So antibody ni akan melekat pada antigen, dan selalunya kalau kamu lihat gambar untuk antibody, memang gambarnya adalah dalam bentuk Y, huruf Y, dan tempat di mana pelekatan antigen tu adalah pada hujung-hujung Y di atas sini. Okey, pada hujung di atas sini, inilah tempat lekatan antigen. So antigen akan melekat pada hujung atas Y, puncak Y, as you can see here. Alright, kedua-dua Y ini kalau kita nampak di bahagian hujung dia, iaitu antibody, bahagian hujung dia melekatlah patogen ataupun antigen kita, dan ini akan menyebabkan mereka melekat bersama. So penggumpalan akan menjadikan patogen itu mudah diperangkap dan seterusnya dimusnahkan oleh sel fagosit. Ini juga adalah satu gambar di mana antigen dengan antibody telah bergabung. Okay, alright. Seterusnya, cara tindakan yang kedua adalah cara tindakan yang kedua adalah peneutralan, ataupun neutralization. So, daripada nama ni kita dah tahu apakah yang akan berlaku, iaitu antibody akan bergabung dengan toksin yang dihasilkan oleh bakteria. Toksin ni adalah macam racun yang dihasilkan oleh bakteria. So antibody ini tempat pelekatan dia seperti yang kita bincang tadi pada hujung di sini, akan bergabung dengan toksin yang telah dihasilkan oleh bakteria. Toksin ini kemudiannya dineutralkan, dan supaya toksin ini tidak dapat bergabung ataupun menyerang sel lain. Okay. So ini menjadikan toksin ini neutral lah, selamat. Okay. Seterusnya, ini adalah pemendakan di mana antibody itu bertindak dengan antigen terlarut. Dan membentuk satu kompleks yang tidak larut, iaitu mendakan, dan mendakan ini kemudiannya mudah dimusnahkan oleh sel fagosit. So kalau kita lihat di sini, ini adalah pemendakan molekul antigen. Antigen tu menjadi keadaan yang tidak larut. Apabila telah bergabung dengan antibody. So yang warna biru ni adalah antibody bergabung dengan antigen dan menjadikan dia mendakan tidak larut, dan itulah tindakan pemendakan. Seterusnya, pengopsoninan. Pengopsoninan adalah di mana antibody itu bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai petanda supaya untuk memudahkan sel fagosit mengenali antigen dan memusnahkannya. Seperti yang kita boleh lihat di sini, ini adalah antigen, bakteria, antigen, alright. Antibody akan bergabung dengan dia. Apabila antibody opsoninan bergabung dengan antigen, dan ianya akan bertindak sebagai antena, untuk dikenali oleh sel fagosit, dan sel fagosit senang untuk memerangkap bakteria yang telah dikenal pasti oleh petanda antibody. So bila antibody opsonin ini bergabung dengan antigen, ia bertindak macam antena lah, yang akan menyenangkan pengecaman oleh sel fagosit untuk memusnahkan dia. Alright.
Dan seterusnya, cara yang terakhir adalah penguraian, di mana antibody akan bergabung dengan antigen, dan apabila penggabungan itu berlaku, ini akan menyebabkan bakteria itu pecah dan terurai. Okey, seperti yang kita boleh lihat di sini, ini adalah bakteria dengan antigen di permukaan luar bakteria itu. Okey, antibody telah bergabung dengan dia. Antibody ni adalah lysine. Remember last time we studied about lysine. Okay, whenever you see the word lysine ataupun lysis means pecah. So bila antibody lysis ini bergabung dengan antigen, ia akan menyebabkan bakteria itu mengalami lysis ataupun penguraian. Okay, sehinggalah dia pecah. So dengan 5 cara ini kita telah belajar tentang tindakan antibody untuk melawan patogen yang telah memasuki badan kita. Alright. Okay, dan seterusnya, cikgu berharap anda semua faham berkaitan dengan tindakan antibody. Okey, jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk anda sekalian, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Teacher Narin's channel. Thank you. Until we meet again in my next video. Bye.